47 kes pemujaan salah yang bertentangan dengan ajaran Islam dilaporkan sejak Januari 2020 hingga September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, daripada jumlah berkenaan, 33 kes perbuatan ajaran salah itu dilaporkan sepanjang tahun lalu, manakala 14 kes dari Januari sehingga September tahun ini. Idris berkata antara langkah yang diambil kerajaan bagi mengatasi isu berkaitan penyelewengan akidah umat Islam adalah bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dalam aspek pendidikan berkaitan ajaran dan doktrin yang meragukan atau disyaki menyeleweng daripada ajaran Islam. Mengadakan pertemuan dan sesi dialog secara tertutup bersama dengan kumpulan-kumpulan yang terlibat. Dan yang ketiganya, melaksanakan kajian secara menyeluruh dalam pelbagai aspek sebelum sesuatu ajaran atau doktrin itu diberi pandangan hukum oleh Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI). Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Niza Zakaria yang bertanyakan mengenai jumlah ajaran sesat yang dilaporkan sepanjang 2020 dan sehingga suku ketiga tahun ini, serta usaha berterusan yang dilaksanakan kerajaan bagi mencegah penyebaran ajaran sesat di Dewan Rakyat pada Khamis. Ajaran sesat ini, maka kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang dihormati Arif Tuan Muhammad Fauzi bin Mokhtar, Hakim Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan, merangkap pensyarah kita untuk subjek Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia PPP K5543. Hari ini sampai tajuk pembentangan kumpulan kami untuk Seksyen 4 pemujaan salah. Saya mewakili kumpulan ini buat daripada hati kami yang paling dalam ingin mohon maaf kepada Tuan Fauzi dan juga rakan-rakan semua kerana pada tarikh yang sebelum ini kami tidak berjaya membuat pembentangan. Semuanya atas kekhilafan kumpulan kami sendiri dan saya memohon maaf di atas kekhilafan tersebut. Jadi pada hari ini saya bersama rakan-rakan yang lain, saya Anas bin Jamaluddin, nombor metrik P115121, seterusnya Ustaz Muhammad Fadil bin Said, nombor metrik P113021, dan sahabat kami Ustaz Muhammad Izzuan bin Muhammad Razali P112869. Tajuk yang diberikan kepada kami adalah Seksyen 4 pemujaan salah. Baik, untuk enakmen jenayah syariah Selangor tahun 1995, pemujaan salah ini terdapat dalam Seksyen 4 di bahagian kedua, yakni kesalahan yang berhubung dengan akidah. Bagi kita pergi kepada peruntukan yang disebutkan dalam enakmen jenayah syariah Selangor 1995 ini, menyebutkan Seksyen 4 pemujaan salah dengan tajuk pemujaan salah. 1. Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Subsection 2, mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam Subsection 1 dilucuthakkan atau dimusnahkan walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu. Jadi demikianlah peruntukan yang disebutkan di dalam Seksyen 4 ini.
dalam tajuk pemujaan salah. Baik, dari sudut definisi, kami telah mencari maksud pemujaan di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Di dalam Kamus Dewan edisi keempat ni, maksud pemujaan tu sendiri ada dua maksud. Maksud pertama, penghormatan kepada dewa-dewa. Jadi dia bagi contoh ayat, sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala adalah perbuatan yang berunsurkan syaitan. Jadi maksud kedua kepada pemujaan adalah tempat memuja, kuil dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan kepada kita dalam Kamus Dewan sendiri, jadi maksud pemujaan ini membawa kepada maksud yang negatif, yang berlawanan dengan konsep tauhid di dalam Islam. Jadi daripada nas Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Jadi terjemahan, walaupun demikian ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, yakni lebih taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, yakni nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Baik, dari sudut hadis ya, sabda Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, rawahu Ahmad wa Muslim. Maksudnya, barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami sesuatu yang tidak ada dalamnya, maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Baik, dari sudut hukum syarak dia, jadi kita semua mengetahui Islam ni sebuah agama yang sangat menitik beratkan soal-soal akidah dan syariah. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas adalah ditolak oleh Islam. Jadi dalam Islam juga percaya kepada benda-benda yang dijadikan sebagai benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya, serta memuja, memohon pertolongan dan melepaskan nazar pada benda-benda berkenaan, dan percaya pula ianya mempunyai kuasa selain daripada Allah SWT, adalah membawa kepada syirik, dan ianya bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah SWT. Jadi dari sudut kes ni sendiri, kes pemujaan salah ini adalah kes kesalahan takzir yang bukan dikategorikan dalam kesalahan hudud, dan tahap pembuktiannya tidak perlu sampai mencapai tahap yakin sebagaimana pembuktian kes hudud. Baik, dari sudut maqasid syar'iyah, undang-undang berkaitan pemujaan salah ini, dia termasuk dalam hifzuddin, yakni menjaga agama, dan menjadi kewajipan kita sebagai Muslim untuk meletakkan kepentingan agama di tempat yang paling atas. Dan hifzuddin ni terletak dalam maqasid syar'iyah yang pertama. Segala perkara yang merosakkan akidah dan agama hendaklah dihindarkan dan dibenteras. Dan dalam kes pemujaan salah ni, jelas dan terang sekali menunjukkan ianya mencabar akidah dan ianya harus dibenteras. Oleh itu, ulil amri, yakni pemerintah, telah menggubal undang-undang bagi menjamin akidah umat Islam agar terus terpelihara, dan aktiviti pemujaan salah ini dapat dibenteras dengan adanya undang-undang ini. Okey, kita lihat kepada elemen-elemen dalam seksyen 4 pemujaan salah ini. Yang pertama, mana-mana orang Islam. Yang keduanya, orang Islam itu memuja alam semua jadi. Elemen yang ketiga,
iaitu orang itu melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan kepada mana-mana orang, binatang, tempat, benda. Yang keempat, orang itu menunjukkan rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat, benda. Elemen yang kelima iaitu dengan apa-apa cara yang menyalahi hukum syarak. Okey, di sini kami nak bawakan satu contoh kes, dan dalam kes ni ada 3 elemen. Okey, elemen yang pertama adalah mana-mana orang Islam. Dalam kes ni, mana-mana orang Islam itu merujuk kepada tertuduh iaitu Bakhtiar Basnid bin Abdullah. Dan elemen yang ketiga iaitu orang itu melakukan perbuatan yang menunjukkan pemujaan kepada mana-mana orang. Dalam kes ni, mana-mana orang itu adalah tertuduh memberi perhormatan ke atas mendiang bapanya yang telah meninggal dunia dengan cara menyalakan colok dan mengasak gambar bapanya setiap hari. Dan elemen yang keempat iaitu orang itu menunjukkan rasa hormat kepada benda. Okey, dalam kes ni tertuduh menggunakan kepingan logam yang didakwa sebagai azimat bagi dirinya dan keluarganya. Okey, di sini ada gambar barang kes. Gambar pertama iaitu gambar mendiang bapa tertuduh yang tertuduh gunakan untuk buat pemujaan. Dan yang keduanya adalah peralatan sembahyang yang digunakan oleh tertuduh untuk buat pemujaan. Dan yang satu lagi adalah kepingan logam yang dipakai oleh OKT di lehernya sebagai azimat bagi dirinya dan keluarganya. Seterusnya, perbandingan peruntukan pemujaan salah. Perbandingan peruntukan pemujaan salah di antara negeri-negeri. Kebanyakan negeri-negeri termasuk Sabah dan Sarawak menggunakan peruntukan pemujaan salah yang sama. Akan tetapi dari sudut ayat ada perbezaan sedikit. Misalnya, kebanyakan negeri menggunakan mana-mana orang yang memuja. Sebahagian lagi menggunakan sesiapa yang memuja. Malah di Perak, sesiapa yang memuja atau menyebabkan dipuja. Perbandingan dari sudut hukuman, kebanyakan negeri-negeri menggunakan denda sebanyak tidak lebih RM3,000 kecuali negeri Terengganu dan Pahang mengenakan denda tidak lebih RM5,000. Seterusnya dari sudut penjara, Selangor, Johor, Perak, Sarawak, Wilayah Persekutuan, Kedah, Pulau Pinang mengenakan penjara tidak lebih 2 tahun. Manakala Sabah, Negeri Sembilan dan Negeri Sembilan mengenakan denda tidak lebih 1 tahun. Seterusnya, Terengganu dan Pahang tidak lebih 3 tahun. Dan hanya negeri Pahang sahaja mengenakan hukuman sebat sebanyak 6 sebatan.